Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mati sahibul fadilah Tuan Imam, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah pada pagi ini dan kita dapat turut serta dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Pagi ini saya nak masuk dalam kitab wasiat Ibnu Arabi ini tentang wasiat yang seterusnya, iaitu solat berjamaah. Dalam tajuk yang kita nak bincang pagi ini, bersesuaian pula dengan kita baru sahaja masuki hari mengingati peristiwa berlakunya Isra wal Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam intipati peristiwa tersebut satu perkara yang besar yang berlaku kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah perintah keparduan salat. Maka suka pagi ini saya mengambil kesempatan bersesuai dengan tajuk yang kita baca, sedikit kita hayati betapa agung dan betapa berharga dan bernilainya satu ibadah yang diputuskan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh hamba-Nya, iaitu solat. Dalam kitab ni tu Syekh sebut solat berjemaah. Maka cantiknya sembahyang itu lebih sempurnanya lagi apabila ditunaikan secara berjamaah. Tetapi kalau kita melihat sembahyang sendiri sehingga dijadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebagai landasan untuk difardukan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak menyebut tentang sembahyang ini, banyaknya perkara sudut yang Nabi beri perhatian. Di antaranya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Nabi sebut pokok segala urusan adalah Islam. Wa umuduhu as-salah. Tiangnya, tiang kepada Islam ini salatnya. wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah.
zirwatu sanamihi ini diterjemah dengan kemuncak. Kemuncak segala perkara ialah jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca ini ada 3 perkara yang diberi penekanan oleh Nabi. Yang pertama, Nabi sebut Ra'sul Amr. Setiap mana urusan ada kepalanya. Ra'sul ni kalau diterjemah, ada orang terjemah kepala. Ada diterjemah dalam kaitan dengan kita baca ni pokok. Bukanlah maksud pokok seperti yang kita lihat. Makna segala-galanya balik kepadanya. Maka pokok segala urusan, kata Nabi, adalah Islam. Apa perkara pun tak dapat tidak mesti dirujuk kepada Islam. Dan tiang kepada Islam ni, kata Nabi, ialah salat. Kita nak tengok Islam itu terbina ataupun tidak, kita kena lihat masyarakat, diri seseorang itu ada tiang pada dia. Maka tiang itu dikaitkan dengan salat, menampakkan binaan. Seseorang itu nampak tak terbina pada dirinya seorang Muslim, maka ciri untuk menampakkan binaan seorang Muslim pada diri seseorang ialah as-salat. Kemudian proses dalam kehidupan ni sehinggalah kemuncak seseorang sanggup bersusah payah untuk Allah. Disebut dengan al-jihadu fi sabilillah. Usaha dengan penuh ketekunan untuk berada di atas jalan Allah. Dalam istilah disebut dengan jihad. Mana proses kehidupan manusia, akhirnya mereka mesti cari jalan untuk duduk dalam agama Allah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini ialah as-salat. Tuan-tuan tengok kemuncak perjalanan. Saya tidak membicaralah Isra Mi'raj pagi ini, mungkin tuan-tuan ada penceramah. Cuma nak ambil satu konten dalam Isra wal Mi'raj ini ialah as-salat. Nak kaitkan dengan tajuk yang disebut pagi ini. Sebab itulah orang sebut dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada beberapa perkara yang kita boleh bagi perhatian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala nak highlightkan kebesaran dan kekuasaannya. Yang kedua, kita lihat dari sudut Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kemuliaan Rasulnya. Yang ketiga, untuk keseluruhan manusia, Allah nak mengikat hubungan dengan makhluk, dengan hambanya. Lalu diperintahkanlah salat. Saya sebut 3 sudut yang besar ni pun cukup lah. Dan kemuncak perjalanan Nabi SAW ialah penerimaan perintah sembahyang ni. Sebab itulah Nabi bila Nabi sebut terus bila sembahyang ini perintah, Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda menekankan soal salat ini. Sehingga Nabi kaitkan termasuk binaan. Dikait seolah macam satu binaan, diletakkan sebagai tiang. Satu asas yang kukuh nak membangunkan Islam seseorang, maka dilihat kepada tiangnya. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi SAW sebut, nak digambarkan bahawa solat ni adalah syiar terbesar agama. Mana-mana masyarakat kalau nak tengok hebat tak syiar Islam mereka, benda yang pokok dilihat dulu, terbina tak salat. Satu-satu masyarakat kalau kita nak tengok syiar lambang seseorang itu Muslim ataupun tidak, kita akan tengok ada masjid,
Kita pergi mana pun tuan-tuan, kadang-kadang tempat yang kita tengok lu masjid, surau. Apa tujuan masjid surau? Salah satunya untuk imarah, perkara yang pokok di dalamnya ialah salat. Sebab tu saya kata tadi, secantik-cantik sembahyang ialah ditegak dengan secara berjamaah. Maka dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa siyami ramadan. Nabi sebut buniyal Islam. Nabi sebut dengan kalimah buniyah. Maksudnya dibenanya Islam, terbenanya Islam ini. Bila kita sebut terbina, kalau segi material zahir kita nampak satu bangunan, kita akan nampak binaan dia. Dia punya struktur dah. Memula dengan semennya, dengan pasiaknya, dengan besinya. Kan gabung-gabung, ada usaha proses perjalanan, maka tertegaklah satu binaan. Bila lalu dalam Islam ini Nabi menggunakan kalimah terbinanya Islam ini dibangun di atas 5 perkara yang besar, sehingga kita sebut kalimah itu dengan rukun Islam. Rukun ni struktur yang penting. Badan kita pun kalau tak ada struktur, tak ada tangan, rukun ni, rukun badan ni, tangan, kaki tak ada, tengkuk tak ada, kepala tak ada, pinggang tak ada, tak jalan kita. Kan? Tak berjalan, tak bergerak. Rukun badan. Saya terjemahkan dengan struktur. Begitulah dalam soal Islam. Struktur Islam ni terbina dengan, kata Nabi, 5 perkara yang besar. Bermula dengan syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah. Menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalimah asy-syahadah, kalimah penyaksian. Siapa-siapa yang nak masuk Islam, kalimah inilah diawali dalam permulaan dia. Kan? Dan pengakhiran seseorang juga disuruh oleh Nabi untuk diakhiri dengan syahadah la ilaha illallah. Nabi kata laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan ke atas orang yang akan menghadapi saat kematian itu dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala Rasulullah di. Kemudian kata Nabi yang kedua, menegakkan salat. Setelah syahadah, Rasulullah sebut perkara yang kedua yang penting selepas keimanan ialah salat. Syariat untuk nak diterjemah dalam kehidupan membuktikan syahadah. Seorang itu yang mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka dalam bentuk sembahan, maka salat itu adalah pamer kepada sembahan yang diakui dalam syahadah. Kemudian barulah disusuli dengan perkara yang ketiga, kata Nabi, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Itu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Imam Bukhari, Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup menekankan soal semayang ini. Saya terbaca sprint satu tulisan. Dia nak menyebut tentang semayang ni, keagungan salat ni. Yang pertama dia kata salat ni tanda perintah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-Nya. Allah Taala nak mengaitkan tanda cinta dia dengan hamba dia, Allah hubungkan dengan salat. Salat tu hubungan kita dengan Allah Taala. Kita kalau berhubung dengan orang, kita berjumpa orang,
Kan kita bersembang orang tu. Kan sembang bersapa dengan orang tu. Tu kira orang kita suka lah. Maka Allah Ta'ala hubungkan talian untuk nak hubung kasih dia kepada kita. Kata ulama, maka Allah fardukan salat ni untuk nak melambangkan tanda mencintai hamba-Nya melalui perintah salat. Sebab itulah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadikan solat ni perbuatan sebagai tugas cuci para malaikat. Kalau sebab tu kalau kita rujuk dalam kisah Isra Mi'raj ni, lambang-lambang kepatuhan para malaikat ni ditunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tempat yang Rasulullah lihat malaikat sedang sujud ke Allah tak panggung-panggung. Sujud ke Allah tak panggung-panggung. Maka kita ambil, Allah Ta'ala ambil sujud itu struktur untuk hubung kita dengan dia dalam salat. Ada malaikat yang dilihatkan oleh Nabi sedang rokok kepada Allah tak panggung-panggung. Dan kita cuba baca dalam kitab Muniyatul Musalli karangan Al-Imam Syekh Daud Fatani rahimahullah, bicara soal tersebut. Bagaimana apa yang dibuat oleh malaikat dihimpun, disatukan dan dipardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salat adalah penyejuk hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Bukanlah maksud bila dia sebut penyejuk hati di sisi Allah, maksudnya Allah memiliki hati, tak. Allah Ta'ala amat menyukai kalau seseorang hamba itu boleh maintain, boleh istiqamah melakukan perintah salat, khususnya salat 5 waktu ini, salat fardu ini. Apatah lagi seorang hamba boleh menambahkan hubungan dia dengan salat-salat yang lain, yang sunat yang banyak, lagilah hebat. Tetapi apabila seorang hamba itu boleh istiqamah melakukan perintah salat 5 waktu ini pun sudah menghubung kasih sayang seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah suka. Kita ni kalau kita nak dalam kehidupan manusia, kita akan cari sesuatu perbuatan yang orang suka. Kan? Kalau orang suka baru kita buat. Biasalah dalam hidup ni. Payah kita nak buat kat orang tak suka, yang amalan satu perbuatan orang tak suka kita buat, ya orang pun tak peduli kita. Tiba-tiba dalam kaitan nak hubung kesukaan Allah kepada seorang hamba, lalu Allah Ta'ala perintah sembahyang. Nabi sebut, di antara yang Nabi sebut, tuan-tuan, saya nak kongsi, kita ambil dari segi istifadah apa yang disebut oleh Nabi, benda yang Nabi sebut. Nabi sebut dalam satu hadis bila ditanya kepada oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, ayyul amal ahabbu ilallah? Dia kata, ya Rasulullah, manakah amalan-amalan yang amalan tersebut Allah Ta'ala cukup suka sangat kepada hamba dia? Dalam semua amal ni dengan kalimah jamak, dia guna al-amal jam'ut taksir. Kan kita mengaji bahasa Arab kan, ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jamak ni nak menunjukkan banyak kan, maka nak menunjuk banyak kepada amalan, kalimah diguna al-amal. Maka kalau kita nak terjemah, sahabat ni tanya Rasulullah, manakah amalan-amalan ya Rasulullah yang amalan itu disukai sangat oleh Allah Ta'ala? Mana kalau kita yang buat amal itu Tuhan suka kita, bukan maka Tuhan suka dari segi sembahyang tu, itu satu hal. Satu hal lagi, maknanya orang yang melakukan amalan tersebut Tuhan memang akan suka.
Abdullah bin Mas'ud tanya kat Nabi. Maka Nabi SAW jawab, as-salatu ala waqtiha, iaitu sembahyang yang ditunaikan oleh seseorang hamba pada waktunya. Ala waqtiha makna duduk masih dalam peringkat waktu masanya. Mana orang yang bagi perhatian dalam sembahyang. Antara pengurusan seolah-olah nak abang, di antara mengurus masa dalam hidup ni masa salat. Sebab tu Nabi kata as-salah ala waqtiha, menunaikan salat atas waktunya. Dari segi maksud nak abang kata, maknanya ada sifat seorang hamba yang dia nak dapat kasih Allah, antara perkara yang dia beri keutamaan, dia menguruskan masa salatnya. Pasal apa begini tuan-tuan? Pasal apa Allah sebut begini? Kerana ada orang yang masa salat tak masuk dalam fikiran dia. Dia kerja, alhamdulillah, cari makan. Dia berurusan dengan orang ramai, dia urus hal orang ramai, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang salah satu lagi masa yang dia tak urus, dia tak letak masa jadual dia salat. Solat terlepas pandang kadang-kadang. Solat di sisi tak tepi. Macam mana saya kata itu? Kadang-kadang orang bermesyuarat, punya lama mesyuarat, tunggu nak perhabis mesyuarat kan, lohok, langgak pergi lohok. Kemudian dia pula yang jadi pengurusi mesyuarat, dia kata tak apa, kita perhabis sekali lagi pukul 3 kita stop, berhenti, kita finish, kita khatam mesyuarat ni, kemudian kita semayang, kita makan. Oi, hang atok tuan. Ni nak abang ni, kalau kita jadi ketua jabatan, kita jadi ketua pengurusi mesyuarat, benda ni jangan duk jadi macam tu. Awak takkan tak boleh berhenti lu Ustaz, mayang, tak kita sambung balik mesyuarat, tak ada masalah. Kita tunai lu hak kita dengan Allah Ta'ala. Hak ni apa maksud? Hak yang terbesar. Semayang ni perkara yang terbesar. Melainkan di sana ada kes-kes keuzuran lainlah, special kes lainlah, ada syariat yang diajar oleh Nabi kan. Di sana ada rukhsah salat. Bila kita dalam hal sesuatu, kita boleh rukhsah, dapat kemudahan, di jamak, di qasar. Itu urusan yang diatur oleh syariat Allah, bukan kita tahu. Allah Ta'ala tahu masyaqqah perjalanan kita, lalu dijadikan syariat. Ada salat boleh jamak. Mana salat zuhur kita nak jamak takhir pi letak asar, bukan makna kita tak letak keutamaan, itu dah ada syariat. Tetapi dalam hal yang kita boleh urus masa kan, yang tak ada terikat dengan satu hukum kita boleh plan. Tetapi kebanyakan manusia, sebab itu Rasulullah sebut as-salatu ala waqtiha. Bukan maksudnya terus mayang awal waktu dah. Maksudnya dalam urusan waktu, urusan masa dalam hidup dia, yang dia kena diberi penekanan ialah salat juga kena letak dalam urusan masa. Pasal apa saya kata tadi tuan-tuan, kadang-kadang kita kelang kabut dengan urusan kerja, asak menyahai terandah dekat nak maghrib. Nampak dah, tentu pun kita tak pelihara dah. Walaupun betul kita bercakap dari soal hukum fiqh, ada lagi ustaz lagi tak masuk maghrib, ada lagi waktu asak, betul. Tapi dari segi proses bagaimana nak gambarkan kita ni betul-betul hubung dengan Allah, kita nak cari kasih sayang Allah. Kata saya apa? Kita pidu hubung kasih sayang dengan keduniaan mengatasi kasih sayang dengan Allah. Sebab Allah tak ada, Rasulullah dah beritahu dah, bila seorang itu menunaikan sembahyang, maka dia telah menghubung kasih dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut begini untuk perkongsian, untuk nasihat diri dan kita semua. Bersebetulan kita dalam menghayati peristiwa Isra' Mi'raj ni, antara perkara penting dalam ini, dalam Isra' ini ialah salat. Sesuai pula dengan tajuk solat berjemaah. Tuan-tuan tengok, kalau dari segi proses pelaksanaan sembahyang, nak cantik sembahyang pula, kata Tok Syekh kita ni, sembahyang solat dibuat secara berjemaah.
Tuan-tuan, dengan semayang walaupun subuh 2 rakaat, tapi proses yang cukup cantik disyiarkan dengan azannya. Tuan-tuan tengok, cantiknya nak menghiaskan satu keperduan kita dengan Allah Ta'ala, satu perkara wajib kita dengan Allah Ta'ala, dihiasi dengan proses yang penuh cantik. Dimulai dengan masuk waktu laungan azan. Azan ni adalah al-i'lam, nak beritahu masuk dah waktu solat tersebut. Kemudian bila proses pula dah selesai, disusuli dengan sunat. Sebelum semayang fardu disusuli hias dengan sunat qabliyahnya. Kemudian pula proses nak semayang, nak takbir, nak masuk secara langsung ni, dibangkit bangun pula dengan iqamah. Cantik tuan, cantik. Bagaimana didikan Nabi, syariat yang dibawa Nabi, nak menunjukkan bahawa semayang ni bukan biasa-biasa punya. Semayang ini adalah satu proses rasminya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok semayang dengan azan, dengan iqamat, cantik. Cantik tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW sebut benda ni. Nabi sebut antara amalan yang amat disuka, ahab. Nabi sebut ahab. Ahab ni tuan-tuan, kalimah Arab ni hubbu ni kasih, cinta. Bila dia bubuh alif hamzah, dia panggil liziyadah. Very lah, very. Kalau important satu, penting. Very important, amat penting. Kalau fadilat tu baik, afdal tu lebih baik daripada fadilat tu. Maka dalam istilah yang digunakan oleh Nabi, kalau kita analisa, Nabi kata sebaik-baik amal. Di sahabat dia tanya, ya Rasulullah, apakah sebaik-baik amalan yang amat disukai oleh Allah Ta'ala? Mana amalan-amalan Tuhan suka banyak? Baca Quran pun Tuhan suka, kan, sedekah ke orang pun Tuhan suka. Tapi dalam semua amalan yang mana amalan yang Tuhan cukup suka terhadap seorang hambanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Sembahyang yang dilaksana mengikut waktunya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam riwayat Ibnu Majah, kan, dalam Sunan Ibnu Majah disebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Kena ada bahasa Nabi guna ni macam ni pula. Nabi kata, wa'lamu anna khaira a'malikum. Nabi kata, hendaklah kamu ketahui bahawa sesungguhnya, kata Nabi, khaira a'malikum, sebaik-baik amalan yang kamu lakukan, as-salah, adalah sembahyang. Ni dalam matan hadis riwayat Ibnu Majah ni, Nabi sebut, hendaklah kamu ketahui, Rasulullah mula kalimah, hendaklah kamu tahu, sedar bahawa sebaik-baik amalan yang kamu akan lakukan ialah amalan solat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah dikatakan oleh ulama, kerana solat ni hubungan antara kita dengan Rabb, hablum minallah, kan. Sebab itu bila kita hubung Allah dengan langsung, urusan lain akan terhubung dengan elok. Maksudnya apabila semayang kita jaga elok, urusan lain kita akan jaga. Tapi bila semayang kita lengai, bila semayang kita alpa, bila semayang orang tak peduli, maka urusan lain pun orang tak akan peduli untuk nak kait dengan Allah Ta'ala. Tapi bila orang semayang, tuan-tuan, kalau dia menega, dia semayang, dia jaga-jaga, dia tak mau mengenal orang dalam perniagaan dia. Dia kata, aku ada Tuhan. Sebab semayang ni adalah satu pengakuan adanya Allah Ta'ala. Maka dalam proses urusan dia dengan orang lain, urusan dengan manusia pun dia jaga dengan Allah. Bila dia menjaga, takkan aku nak tipu orang. Sebab itu Rasulullah, Allah Ta'ala sebut tu kan,
bagaimana impak sembahyang ni. Kalau sembahyang yang ditunai dengan sebetul-betul, dengan sesempurnanya, sembahyang tu kesan besar. Allah sendiri yang memberi tahu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sembahyang, Allah kata, Allah tegas, sungguh sembahyang tanha 'anil fahsya', akan menghalang seseorang kamu ini daripada melakukan fahsya. Fahsya ni kejahatan, benda yang tak elok, benda yang keji, dia takkan buat. Wal munkar, dan perkara yang berlawan dengan agama, perkara yang mengingkari perintah Allah, dia takkan buat. Kenapa Allah Ta'ala sebut itu? Kerana kalau semayang itu ditegak dengan betul-betul, dengan elok, dengan niat yang elok, dengan tujuan elok, dengan tujuan nak cari keredaan Allah, maka impak dia di luar daripada semayang, dia terkait hubungan dengan semayang, dia jaga. Itu kesan semayang. Sebab itulah disebut semayang ni sebagai hubungan antara kita dengan Rabb. Kata ulama, posisi yang terdekat seorang hamba dengan Tuhan. Posisi ni kita sebut kan tempat duduk, ataupun kita kata lokasi yang kita duduki. Bahasa orang putih lah posisi kan. Bahasa kita sebut posisi, kita faham maksud dalam maksud. Ulama kata semayang ni, dalam semayang posisi yang terdekat kita dengan Allah Ta'ala waktu sujud. Waktu sujud tu, waktu sujud tu pasal apa? Sebab sujud tu ialah satu perbuatan yang khusus seorang hamba dengan Tuhan, yang lain tak boleh. Manusia sujud kat manusia pun tak boleh. Sebab itu dah pernah saya mengajak, saya sebut dalam malam Ahad dalam kuliah kan, tentang suami isteri. Nabi kata, andai kata kalau diizinkan perbuatan sujud itu boleh dilakukan sesama manusia, sudah tentu perkara yang akan aku suruh dulu ialah seorang isteri sujud dulu kat suami dia. Nabi nak apa? Kalau tetapi oleh kerana sujud ni tak boleh, aku tak benarkan walaupun ke atas suami, kerana ia special untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Special apa tuan-tuan? Posisi terdekat seseorang hamba dengan Tuhan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan, hadis lagi berkaitan dengan sujud ni. Sujud ni biasa berlaku dalam sembahyang kan, dalam sembahyang. Walaupun selain daripada sembahyang, ada juga sampai kata ulama, kalau kita sujud syukur pun kan, sujud syukur, sujud apa lagi? Bahkan bila kita baca Quran pula, sujud tilawah, sujud bacaan, sujud. Tetapi secara langsungnya sujud ni berlaku dalam sembahyang, sehingga 2 kali dalam sembahyang. Rokok sekali, yang lain semua sekali, tidak sekali. Tiba tam my station sujud 2 kali dalam sembahyang. Maka kata ulama, untuk posisi yang terdekat seorang hamba dengan Allah dalam sembahyang ialah sujud. Maka dia kalau sembahyang, sekarang sebenarnya dia sedang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala yang hampir. Dekat bukan maksud dekat seperti by jasad ni, face to face macam kita sama kita ni, dah. Dekat ni maknanya kita nak dekat dengan rahmat Allah, kita nak dekat dengan kasih sayang Allah, kita nak dekat dengan keredaan Allah. Maka tak ada lain sembahyang, maka di ujung kemuncak dalam sembahyang ni ialah sujud tu, ialah posisi yang terlalu hampirnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi suruh banyak kita berdoa waktu sujud. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang hadis ini, dipetik dalam riwayat dalam Sahih Imam Muslim. Nabi kata, as'aluka murafaqataka fil jannah, qala au ghaira zalika, qultu huwa zaka, qala fa'inni ala nafsika bi kasrati sujudi. Aku meminta agar menemani kamu di syurga.
Ada seorang sahabat, dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak minta supaya aku ni boleh di antara sahabatmu yang boleh teman kamu sekali duduk dengan kamu duduk dalam syurga." Seorang sahabat pergi duduk merayu kat Nabi, "Ya Rasulullah, aku kalau boleh nak diri aku ni termasuk seorang yang akan menjadi peneman kamu dalam syurga." Dia kata kat Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud." Nabi kata, "Tolonglah aku," kata Nabi. "Tolonglah aku," kata Nabi, "untuk dirimu dengan memperbanyak sujud." Nabi kata, kamu nak supaya duduk dalam syurga, nak jadi teman aku dalam syurga. Makna masuk syurga, nak teman duduk dengan Nabi dalam syurga. Nabi kata, kalau kamu nak title tu, maka kamu tolong aku banyakkan sujud. Nabi guna perkataan macam tolong aku. Makna kalau hang kena tolong satu benda, betul hang nak duduk dengan aku dalam syurga, duduk jadi teman aku dalam syurga, tapi hang kena tolong kat aku kan, untuk nak dapat yang harap itu ialah dengan banyak bersujud. Makna Rasulullah nak abang kata banyaklah semayang. Mungkin hadis ni dari segi maksud lebih pada itulah, bukan takat semayang fardu, dia tambah lagi dengan semayang sunat ni kan, dia tambah lagi dengan semayang yang lainnya. Sebab bila dia menambah semayang, makna banyaklah perlakuan sujud yang akan berlaku dalam hari-hari hidup dia. Betul kita ni tuan-tuan, kita sembahyang fardu, kemudian kita sembahyang sunat. Sebab Nabi suruh kasratis sujud, banyakkan sujud. Kadang-kadang kita baca Quran, ada tempat dia suruh kita sujud, kita suruh sujud. Kita sembahyang pagi Jumaat, subuh pagi Jumaat, tu imam baca surah As-Sajadah sampai tak ayat suruh kita sujud, kita pun turun sujud, sujud sajadah kita panggil. Cantik tak? Cantik. Macam kita sembahyang subuh lah, kalau sembahyang rumah tak keharui, dia kata dia buat alasan, "Ustaz, saya tak ingat surah Sajadah." Makai darah kan, habis kuat kuliah qul wallah, tapi nak tumpang sujud Sajadah ni, itu kita geram kan. Kira sembahyang subuh ni pagi paling lama hari pagi Jumaat. Tuan-tuan pergi mana masjid mana, lama sikit proses sembahyang subuh pagi Jumaat. Dengan surah As-Sajadah, dengan surah Al-Insan. Boleh ada setengah masjid dekat belah konon dia, saya pergi subuh dekat, dia ambil tang sikit. Tak apalah, biar pergilah kan. Dia cutting lagi dia punya sajadah tu dengan insan, dia cutting, tak apalah, biar pergilah kan. Tapi cerita dia hak full ni, kita tuan-tuan nak cari hari apa yang kita baca surah panjang, kemudian kita pula dia tunggu lama, kita boleh hayati bacaan hari Jumaat. Sembahyang lain boleh jadi kuliah qul wallah ya. Tambah sembahyang di rumah, duduk qul wallah tu. Berasa macam lama ni. Padahal sembahyang ni satu ibadah yang nak hubung Allah. Kita ni dengan hubung Allah nak mau lama kasar. Sebab kita nak dapat daripada Allah ni bukan sehari dua, di akhirat ni kekal abadi. Takkan dengan hubungan dengan manusia, dengan dunia, kita sanggup lama-lama duduk depan TV sampai berjam-jam. Habis Korea, masuk China, Taiwan pula. Kemudian sambung sekali dia kata Tamil buat Bollywood. Tak apa pun. Tiba-tiba nak sembahyang ni, bila lama sikit, awak lambat. Kita rasa lama dari sembahyang. Sebab apa? Sebab itulah halawah tak dapat. Ataupun dalam istilah zauq, rasa. Sebab itu saya, tuan-tuan perasan ada pernah disebut tentang syekh, ada seorang maulana, syekh besar yang dalam musafir dengan sahabat-sahabatnya, dengan anak muridnya, dalam perjalanan singgah ke masjid untuk menginap, berhenti transit sebelum perjalanan, menyambung perjalanan. Anak murid tengok anak murid ni selepas sembahyang fardu selesai, maka tidurlah rehat.
Tengok-tengok Maulana Syekh mereka ni duduk semayang juga. Jaga-jaga duduk semayang. Dia ni rehat bila? Anak murid tanya pagi esok, wahai Maulana Syekh, dia kata pasal apa kami patutnya Tuan Guru mesti rehat lah. Kami rehat. Kenapa tak rehat? Kita akan berjalan jauh lagi. Dia jawab, tuan-tuan, wali Allah dia jawab, dia kata solat itulah cara aku rehat. Bagaimana dia nak santai dengan Allah Ta'ala, dia semayang kan? Kita ni punya, kita lah kehidupan secara umum ni, hak lain tu santai lebih. Santai kedai kopi, tuan-tuan, kadang-kadang lah tengok kedai kopi. Kita pi tadi Maghrib, nak pergi Maghrib, balik tengok duk ada lagi kedai kopi tang tu juga kan. Ada orang pasien macam tu, dia boleh duk santai kedai kopi dulu daripada dia nak duk santai dalam masjid. Dia berasa rimah dalam masjid, rimah kan. Dia rasa dalam masjid macam tension ni, ya Allah, tak berhenti, jam tengok 7.45 dah. Contoh 7.45 dah tak berhenti lagi. Nak stesen tang mana point dia lah ni, noktah tang mana ni. Duduk tunggu, duduk langut jam pun haram, tak peduli juga. Rasa satu rimah. Padahal tuan-tuan peluang. Kita duduk tunggu lagi matahari naik sikit lagi. Kalau tuan-tuan nak semayang pula, baru dapat pahala haji umrah. Hari lain dah tak ada kalau kerja. Bagi salam pertama subuh lewat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengok cuih keluar. Orang masjid pun kata, saya lah orang masjid kata, ustaz ni kalut apa lah, hari-hari kalut. Tak kalut kita nu pejabat. Seorang hari-hari lain pakai dak lah, nak boleh duduk lama dalam masjid sampai matahari ni tak. Mak satu lah gegah. Tuan-tuan kalau duduk lama sikit jangan marah. Ibu saya tak ambil lama masalah saya kan. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali saya nak sebutnya apa. Tuan-tuan tengok hadis akhir, kita renung hadis tak akhir ni. Dia ada kait dengan semayang full. Nabi nak habaq kata dia punya impak semayang ni kat kita hebat. Tuan-tuan tengok hadis ni yang saya selalu baca dah, cuma baca kebetulan dengan tajuk. Nabi kata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Sahabat tanya kat Nabi, Nabi kata kat sahabat. Ni Nabi kata kat sahabat, hadis ni tuan-tuan kalau nak rujuk dalam riwayat Imam Muslim. Nabi kata kat sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Nabi kata, mau tak aku nak cerita kat hampa tentang amalan yang dengan amalan itu boleh menghapus, mengikis dosa-dosa kesalahan hampa dengan Tuhan. Mau tak? Yang amalan ni kalau hampa buat, kata Nabi, dia akan kikih saki-baki kekeruhan, kekotoran dosa kamu, kejahatan, kesalahan kamu dengan Tuhan kamu. Kemudian kata Nabi, wa yarfa'u bihi darajat. Bukan takat tu, kata Nabi, selepas itu kamu pula diangkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Dah Tuhan clear masalah dia dengan dia kamu, kemudian Tuhan pula letak kamu tempat tinggi, bukan tempat biasa punya. Pasal kamu tak ada masalah dah, bersih dah, dia onek kamu ke atas. Makna kedudukan mulia di sisinya. Mau tak aku nak bang amalan apa? Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, naklah ya Rasulullah, apa yang kamu nak abang tu kami nak dengar sangat-sangat. Mudah-mudahan kami boleh buat, boleh kami ikut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata, isbaghi wudu alal makarih. Seseorang yang dia ambil wudu, dia akan laksanakan perintah wudu ni walaupun dalam keadaan situasi dia tak suka. Ulama kata waktu dingin. Saya nak kait pasal apa? Pasal apa? Kita nak ambil wudu ni untuk apa? Biasanya untuk sahkan salat ialah wudu. Nabi kata tidak sah, la salat, tidak sah bagi seseorang yang nak menunaikan salat tanpa wudu. Kita mengaji dalam fiqh, kalau wudu batal maka batal salat. Kalau wudu tak sempurna ikut syariat,
maka sah semayang pun dipertikaikan. Mana proses untuk nak semayang mesti suci dulu dengan wuduk. Ambil wuduk nak semayang tu pun sudah menjadi satu pengkiparat kepada dosa, satu yang boleh angkat darjat di sisi Allah Ta'ala. Ini belum semayang lagi, proses tu sudah dapat hebat dah. Yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuta ilal masajid. Perkara yang kedua yang boleh menghapus, menjadi penghapusan dosa dan mengangkat darjat ialah berbanyaknya langkah-langkah kaki kamu yang kamu atok untuk ke masjid. Langkah apa? Pasal apa kita main masjid? Pasal apa kita main masjid? Salah satu tujuan datang masjid biasanya kalau datang 5 waktu, solat lah. Tiba-tiba kata Nabi, dengan banyak langkah ke masjid nak solat itu pun sudah dapat pengampunan dosa dan dapat pembersihan dosa dan dapat mengangkat dan derajat kedudukan di sisi Allah. Bagaimana sembahyang? Proses nak pergi itu pun dahsyat lah. Yang ketiga kata Nabi, wantizarus salah ba'das salah. Seseorang yang menantikan solat selepas dia menunaikan solat. Yang pertama, biasanya maghrib insya-Allah kan. Seseorang yang solat kemudian selepas dia solat dia tunggulah masjid juga, i'tikaf sebelum balik sembahyang insya-Allah. Intizar solah dia panggil nanti sembahyang. Ataupun setengah ulama kata menanti sembahyang ni, kita ni adalah setiap hari 5 kali. Tak duduk sembahyang subuh ni, satgi duduk tunggu pula plan dah, ada dalam plan kita satgi sembahyang Jumaat. Hari ni kalau pergi mana pun tak boleh lewat pasal aku Jumaat ni. Intizarus solah tu kata setengah ulama, itu termasuk intizar. Kita setting dah masa pasal petengah hari ni bukan boleh pergi mana ikut dan Jumaat aku kena pergi masjid. Intizarus solah ba'da solah, maka kata Nabi termasuk kifarat dosa dan juga mendapat darjat diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita ambil peluang ini untuk kita jaga perkara sembahyang ni untuk diri kita, ahli keluarga kita. Hatta kalau kita boleh sampai ke peringkat masyarakat kita, kepedulian soal salat ini penting dalam kehidupan. Apabila salat ni dia tidak laksana, maka akan rosak binasalah sistem-sistem yang lain. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat yang saya akan baca yang terakhir dalam surah Maryam. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Ni Allah peringat ni, wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayyah. Allah sebut dalam surah Maryam ayat 59 kalau nak rujuk. Fa khalafa min ba'dihim, maka datanglah sesudah mereka, kata Allah, khalfun adha'us salah. Pengganti, khalfun ni pengganti. Ataupun dalam istilah kata, maka selepas mereka pergi, datang generasi selepas mereka adha'us salah, yang cuai sembahyang. Maksudnya kita tak mau selepas adanya kita ini mai anak-anak kita, anak-anak yang cuai sembahyang, kita tak mau. Allah peringat akan berlaku di kalangan selepas mereka itu ada pengganti, generasi yang ikut selepas mereka, generasi yang adha'us salah, yang dalam sembahyang tak apa nak kisah, tak ambil berat. Wattaba'u syahwat, yang mereka bagi tumpuan, kata Allah, ialah bagi tumpuan bagaimana nak memenuhi kehendak nafsu. Itu saja. Semayang leka, semayang tinggal, semayang tak peduli, tetapi fokus mereka, kata Allah, ialah mereka fokus untuk syahwat. Apa sahaja kehendak nafsu, itulah yang mereka dorong buat. Semayang tinggal ke tepi. Allah kata akan tinggalkan generasi kalau jangan tinggal itu. Lalu kata Allah, fasawfa yalqawna ghayyah. Allah ancam dalam ayat ni, Allah kata kalau begitulah berlaku, fasawfa yalqawna ghayyah, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mereka dalam perjalanan akan menempuhi kesesatan sehingga di akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Allahumma ajirna min idha'ati salah. Ya Allah, lindungilah kami daripada kelalaian, kealpaan sembahyang. Lepas tu kita diajak doa kan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa ni dalam ayat Quran. Rabbi ja'alni muqimas salah, wahai Tuhan, jadikanlah aku ini orang yang senantiasa tegakkan salat. Muqimas salah ni kalau kita katakan dari segi maksud, orang yang bukan sembahyang sekali dua, maknanya maintain sembahyang, jaga elok, istiqamah. Wa min zurriyati, termasuk zuriatku. Allah Ta'ala sebut zuriat. Zuriat ni bukan terhenti anak ya, cucu kita, cicit kita, cuit kita sampai ke mai punca daripada kita, semua kumpulan yang jaga sembahyang. Rabbana wa taqabbal doa. Tuhan, tolonglah terima doa ni. Mudah-mudahanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itulah untuk pertemuan pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kuliah akan datang. Maaflah, bila saya sebut tadi, tuan-tuan pun tak pegang. Memang lajak ke depan. Subuh lewat, tuan-tuan bahagilah subuh lewat. Saya lajak sikit lah. Tidak 7:30 on time mati. Tapi subuh lewat lah sikit, saya lajak sikit. Bagi sharp time tu kan. Tidak sebulan pula, bulan depan pula nak main. Saya lah. Tuan-tuan tak kuat, tetap Malaysia orang lain pula kan. Tapi sebulan pula nak main. Jadi gagah pilasat hari Jumaat ni. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, jadikan kita hambanya yang sentiasa akur boleh laksanakan salat dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arhamna warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ahlal qubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil